Muka surat 67, eksperimen inquiry 5.2, sifat fizik dan sifat kimia jirim. Okey, sifat fizik jirim kita boleh lihat menggunakan 5 panca indera ataupun kita boleh sukat menggunakan radas. Okey, contohnya A, aktiviti A, takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan takat didih boleh disukat menggunakan termometer. Maka jenis sifatnya adalah sifat fizik. Okey, B, pengaratan. Okey, pengaratan bahan baru terbentuk iaitu besi menjadi karat. Sifat asal besi sudah hilang. Terbentuknya bahan baru iaitu besi menjadi karat, maka jenis sifatnya adalah sifat kimia. Okey, C, kekondeksian haba. Okey, kekondeksian haba ni maksudnya kita boleh rasa menggunakan jari sama ada besi itu panas ataupun tidak. Okey, bila besi menjadi panas maka ia menunjukkan sifat fizik sebab kita menggunakan panca inderanya untuk mengesan haba. Okey, D, kebolehan melarut, maksudnya apa-apa bahan yang dimasukkan dalam air dia boleh melarut. Okey, contohnya garam. Okey, sebelum melarut garam rasanya masin. Selepas melarut dalam air, masih lagi air itu rasanya masin. Maka tiada perubahan rasa. Maka jenis sifatnya adalah sifat fizik. E, keboleh bakaran. Okey, asalnya adalah metanol. Selepas dibakar, dia akan menyala. Okey, nyalaan itu adalah bahan baru. Maka sifatnya adalah sifat kimia. Okey, nak bezakan sifat fizik dengan sifat kimia senang saja. Sifat fizik maksudnya boleh ukur menggunakan radas ataupun deria rasa. Okey, manakala sifat kimia pula adalah bahan itu merubah menjadi bentuk yang baru. Okey, sifat asal bahan tersebut sudah hilang. Contohnya besi sebelum berkarat dia berwarna silver, selepas berkarat dia berwarna agak kecoklatan. Jadi semua jirim mempunyai dua sifat saja, sama ada sifat fizik ataupun sifat kimia. Muka surat 69 kita nak bezakan sifat fizik dari aspek ketumpatan dan ketelarutan dalam air. Okey, bahan yang terampung dalam air kita sebut kurang tumpat daripada air. Bahan yang tenggelam dalam air kita sebut bahan itu lebih tumpat daripada air. Ketelarutan dalam air maksudnya bahan itu kita kacau dalam air dan bahan itu akan hilang. Okey, yang larut dalam air contohnya garam, gula. Okey, perbincangan soalan 1, apakah sifat fizik bahan? Jawapan ketepatan dan ketelarutan dalam air. Okey, soalan nombor 2. Satu, sifat fizik adalah jawapan dia kerana tidak terbentuk bahan baru. Okey, nombor 3. Isikan bahan yang kurang tumpat daripada air, lebih tumpat daripada air. Okey, B, nyatakan bahan-bahan yang boleh larut dalam air yang tidak boleh larut dalam air. Bahan yang boleh larut dalam air contohnya garam, gula, alkohol. Bahan yang tidak boleh larut dalam air contohnya pasir, guli, ranting, lilin, minyak, masak. Okey, muka surat 71. Eksperimen zarah-zarah seni dan diskrit membentuk jirim. Okey, sebenarnya jirim terdiri daripada zarah-zarah seni dan diskrit. Okey, zarah-zarah tersebut tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar tapi boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron. Okey, pemerhatian 1, sebelum ditambah air, larutan biru tua terbentuk. Okey, untuk pengetahuan awak, hablu kuprun 2 sulfat adalah berwarna biru. Okey, bila disebut hablu maksudnya dalam bentuk pepejan. Apabila hablu kuprun 2 sulfat direndam dalam air, maka air akan berwarna biru. Jika air yang ditambah adalah sikit, maka biru tua terbentuk. Jika air yang ditambah itu banyak, maka biru muda kelihatan. Okey, perbincangan nombor 2, jelaskan pengertian anda. Zarah-zarah seni dan diskrit bergerak secara rawak pada semua arah dan lebih jauh antara satu dengan lain.
Kesimpulan, jirim terdiri daripada zarah-zarah seni dan diskrit. Jirim boleh dibezakan dalam 3 keadaan, iaitu pepejar, cecair dan gas. Pertama, awak perlu tahu nak lukis zarah yang mewakili pepejar, cecair dan gas. Zarah diskrit tadi dilukis dalam bentuk bulat. Dalam keadaan pepejar, zarah diskrit disusun secara rapat. Bila disusun secara rapat, maka zarah itu hanya bergetar. Ruang antara zarah sangat kecil, daya tarikan antara zarah sangat kuat, tenaga kinetik sangat rendah, bentuk adalah tetap, isi padu tetap, kebolehampatan tidak boleh. Keadaan cecair pula, zarah-zarahnya dilukis dengan ada sedikit ruang. Maka susunan zarahnya kurang rapat. Bila kurang rapat, ada pergerakan secara perlahan. Ruang antara zarah kecil, tarikan antara zarah lemah, tenaga kinetik rendah, bentuk mengikut bekas, isi padu tetap, kebolehampatan sukar. Keadaan gas pula dilukis dengan keadaan zarah mempunyai ruang yang besar. Jadi susunan zarahnya berjauhan, pergerakannya laju secara rawat dan berlanggar. Ruang antara zarah besar, daya tarikan sangat lemah, tenaga kinetik tinggi, bentuk mengikut bekas, kebolehampatan boleh. Ciri-ciri keadaan jirim ni awak hanya perlu hafal dan awak kena pandai melukis susunan zarah. Keadaan jirim, pepejar, cecair dan gas ni boleh berubah keadaan. Di mana pepejar boleh bertukar menjadi cecair, cecair boleh bertukar menjadi pepejar dan sebagainya. Bagaimana keadaan jirim ni boleh berubah? Pertama, disebabkan oleh adanya penyerapan haba dan pembebasan haba oleh zarah. Apabila zarah menyerap haba, maka zarah akan bergerak dengan lebih laju dan cepat. Ikatan antara zarah akan terputus. Lama kelamaan keadaan jirim itu akan berubah kepada keadaan yang lain. Ataupun bila mana zarah ini membebaskan haba, maka zarah ini tidak bergerak dan tersusun dengan lebih rapat. Setiap proses perubahan jirim awak kena hafal. P adalah proses peleburan, Q pembekuan, R pendidihan atau penjahatan, S kondensasi, T pemejawapan, U pemejawapan. Terangkan bagaimana proses B berlaku. Proses P berlaku kerana haba dibekalkan, zarah menyerap haba dan bergetar dengan lebih cepat. Jirim mula merubah keadaan dari pepejar menjadi cecair. Q pula adalah proses pembekuan. Bagaimana ia terjadi? Kerana haba tidak dibekalkan, zarah membebaskan haba dan bergerak sangat perlahan dan berkumpul menjadi rapat sehingga terbentuknya ais. Sambung muka surat 74. Soalan itu bertanyakan kenapa semasa proses pembekuan dan peleburan suhu tidak berubah. Semasa proses pendidihan berlaku, maksudnya air totally semuanya menjadi wak, iaitu mencapai suhu 100 darjah Celsius. Jika masa pemanasan itu dipanjangkan, suhunya masih lagi 100 darjah Celsius. Kenapa? Pada takat suhu 100 darjah Celsius, haba yang dibekalkan bukan untuk diserap oleh zarah, tetapi hanya digunakan untuk memutuskan daya ikatan zarah-zarah tersebut sahaja. Hal juga sama berlaku apabila cecair menjadi pepejar dan mencapai suhu 0 darjah Celsius.
Pada ketika itu, apabila cecair disejukkan, suhu tidak akan berubah. Kerana pada ketika itu, zarah tidak menyerap haba, menyebabkan zarah semakin rapat. Kesimpulannya, apabila zarah menyerap haba, zarah itu akan bergerak. Bila zarah bergerak, suhu meningkat. Bila zarah tidak bergerak tetapi haba masih dibekalkan, zarah tadi menyerap haba ataupun membebaskan haba hanya untuk memutuskan ikatan ataupun atau menjadikan zarah semakin rapat. Pada masa ini, apa yang berlaku, jisim adalah kekal. Dan nombor 4 nyatakan perubahan keadaan jirim yang berlaku dalam kehidupan sehari. A. Kondensasi, B. Penyejatan, C. Pemujawapan, D. Pendilihan. Saya harap murid boleh faham dengan penjelasan saya. Selamat belajar.